عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أنبر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بهيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم الذين حلوا به ذروة المجد والسناء وأحرزوا به قصبات السبك إلى وراثة الأنبياء. Jadi musannif setelah daripada dia sebut pada setelah amma ba'du bahwasanya setengah daripada perkara yang sangat penting untuk dikecapi dan didapati pada waktu muda lagi sepatutnya, iaitu adalah husnul adab. Yang husnul adab tersebut syarak dan akal tu tadi menyaksikan kelebihan dia. Lalu musannif nak cerita pula siapakah yang sepatutnya bersifat dengan husnul adab. Bukan bermakna yang lain tak kena bersifat. Tapi kalau puak-puak ni tak bersifat, tak kena. Sangat-sangatlah tak kena. Kata tu. Siapa mereka tu? Ahlul ilmi. Bapa dengan ahlul ilmi? Sifat kepada ahlul ilmi. Alladzina hallu bihi dhurwatal majdi wassana'i. Alladzina, yang adalah mereka itu ahlul ilmi. Hallu, mengecapilah. Ni kena faham balik. Hallu ni bukan menghalalkan, bukan juga menghuraikan. Hallul ibarah boleh pakai dengan mana menghuraikan ibarat. Hallul aqdi boleh pakai juga dengan mana membuka simpulan. Hallu sini dengan mana tadmin, mengecapi. Dalil dia bihi dzurwatul majdi. Ibarat dia tu boleh kira juga tu, jadi kena tulis, kena kira-kira molek. Hallu, mengecapilah mereka itu ahlul ilmi, mencapailah mereka itu ahlul ilmi, bihi dengannya, dengan ilmu itu, dzurwatul majdi wassana'i. Dzurwah kita akan panggil pada perkara yang paling tinggi daripada sesuatu. Maknanya kalau apa kita kata mari ni kat ni tingkat atas sekali tu kita panggil dzurwah. Dzurwatus syai' adalah a'la syai'i. Dzurwatus syai' adalah a'la syai'i. Jadi al-majdi was-sana', al-majdi makna kebanggaan, as-sana' makna apa? Ketinggian, martabat. As-sana' bukan as-sa', as-sana' tu kepujian. Ni as-sin, sa' kepujian, sa' tu puji. As-sana', kalau sin ni ketinggian. Al-irtifa' wal-ulu. Jadi al-majdi dengan as-sana' dengan sin, itu adalah pangkat yang ada pada ahlul ilmi. Bahkan boleh jadi ada pada siapa pun. Akan tetapi pangkat yang ada, ini daripada al-majdi dan as-sana' yang ada pada ahlul ilmi,
itu pangkat al-majdi dan as-sana' yang paling zurwah. Ini yang paling tinggi. Hak paling atas sekali. Mereka lah hak ada pangkat ni. Maknanya boleh jadi ahlul ilmi itu tadi, dengan ilmunya tadi tu, dia mencapai pangkat yang tinggi, al-majdi was-sana'. Tertinggi daripada al-majdi was-sana'. Orang lain boleh ada al-majdi, bukan bermakna yang selain daripada ahlul ilmi tak boleh ada sifat ketinggian dan kepujian. Ada boleh jadi pemimpin-pemimpin, kita tengok dia ada al-ulwi was-sana'. Berada? Orang kampung suka bersedekah, dia ada al-majdu wa hakadha. Jadi tak ada masalah. Boleh ada. Tapi kalau ahlul ilmi, dia bukan setakat dapat al-majdi was-sana', tapi dapat dhurwah. Ada tak? Sifat pertama kepada ahlul ilmi. Hallu bihi dhurwah. Wa ahrazu bihi qasabatis sabqi. Ini antara ibarat yang kena tafsir ke dia dengan cara jumlah. Masyhurlah ibarat ahrazu bihi qasabatis sabqi. Ibarat yang kita nak cerita, dia tu tadi, seorang tu tadi, satu kumpulan tu tadi, siapa-siapa pun, mereka tu memenangi, mereka tu tadi melebihi suatu mereka yang lain di atas satu perkara. Wa takdiru wa ahrazu bihi qasabati sabqi, ini takdir gini. Ai sabaqu ghairahum, sabaqu ghairahum ila wirasatil anbiya'i fihi. Begitu. Ay sabaku ghairahum ila wirasatil anbiya'i fihi. Ya. Sabaku, tu mana ahrazu bihi qasabatis sabqi. Sabaku, mendahuluilah mereka itu, ahlul ilmi. Mendahuluilah mereka itu ghairahum, akan selain dia, selain daripada ahlul ilmi. Mendahului itu tadi kepada warasatil anbiya. Mendahului itu pada mencapaikan apa? Pewarisan para nabi. Kalau nak tandib lagi kepada titik akhirnya warasatul anbiya, pewarisan para anbiya. Kalaulah titik akhir tu para apa adalah pewarisan anbiya, maka akan menang dalam tandib lagi tu tadi adalah ahlul ilmi dulu. Tahu tak? Kerana al-ilmu itu seperti mana kita tengok dalam babul fadli nanti, al-ilmu itulah antara titik yang menyamai di antara anbiya dan selainnya. Antara titik yang menyebabkan sama para anbiya dan selain dia adalah ahlul ilmi. Tahu tak? Fihi ay fil ilmi lah. Fihi ay fil ilmi. Tu. Fihi ay fil ilmi. Bila kita takdir tu bihi tak ada lah. Dalam sabaku tu tak ada bihi, tak ada. Ay fihi, dia kena takdir fihi ay fil ilmi. Li ilmihim. Lagu mana tu boleh hallu? Illah dua lah, dua maklul. Illatun li ma'lulaini. Illah kepada hallu, illah kepada ahrazu. Kerana mengetahuilah mereka itu. Ini syarat dia. Syarat nak hallu dhurwah. Dan syarat nak dapat ke apa? Sabqul ghairi ila wirasatil anbiya adalah li'ilmihim, kerana mengetahuilah mereka itu ahlul ilmi. Jadi kita faham dua benda. Pertama, ilmihim bimakarimil akhlaq adalah syarat untuk mencapai dhurwatul majdi dan apa? Sabqul ghairi ila wirasatil anbiya. Yang kedua, bila tak dapat hallu bihi wa ahrazu bihi qasabati sabqi, dia bukan ahlul ilmi pula. Tahu tak? Kerana hakikat ahlul ilmi adalah mereka yang mendapat ke hallu dan mendapat ke ahrazu. Kalau tak ada hallu dan ahrazu pula, tak ada hallu dan ahrazu tadi adalah kerana li ilmi, li adami ilmihim. Tahu tak? Li ilmihim, kerana mengetahuilah mereka itu, mereka ahlul ilmi, bimakarimi. Makarim ni jam'u makram. Makram bukan masdar mimi. Makram yang bukan isim makan. Makram yang bukan isim alat, tapi makram sifat musyabbah, wazan maf'al.
Maka pada sini makarim tu tadi adalah sifat. Akhlaqin nabiyyi, akhlaqi adalah apa? Mausuf dia. Takdir kalam li'ilmihim bi akhlaqi bil akhlaqil karimati lin nabi. Bil akhlaqi al karimati lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mengetahuilah mereka itu dengan akhlak-akhlak yang mulia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabihi, dan adab-adabnya. Tu tafsiran kepada akhlak. Wa husni siratil a'immatil athhar. Bukan setakat tahu makarimi akhlaqin Nabi, bahkan mengetahui juga eloknya jalanan para a'immah, para imam-imam, bermula daripada para sahabat. Sapalah kepada guru-guru kita hari ini, tu a'immatil athhar, bermula daripada sahabat, sapalah kepada guru-guru kita lah ni. Ya tu. Tu dengan guru-guru kita ni pun kita kena iktikad baik pada dia. Apa? Kalau kita tak ada iktikad baik, lagu mana kita nak ngaji dengan dia? Ya tu. Lagu mana kita nak ngaji dengan dia? Kita tak kira mampu, tak kira boleh ngaji. Boleh? Tak kira boleh. Tak kira boleh ngaji. Begitulah kiasannya pada tiap-tiap orang yang apa? Dianggap dan diletakkan pada posisi ahlul ilmi. A'lahum adalah para sahabat. Yang hak selain pada rusul dan anbiya lah. Para sahabat, para wali, boleh, para masyayikh. Dan kalau kita kata madrasatul ula kepada kita adalah mak ayah kita. Tu pendidik utama kita. Pendidik utama nisbah kehidupan lah, nisbah waktu hidup kita ni. Adapun pendidik hakiki kita itu adalah Allah Ta'ala dan Rasulullah. Ila wirasatil anbiya li ilmihim bimakarimi akhlaqin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa adabihi wa husni siratil a'immatil athhar min ahli baitihi wa ashabihi. Wa bima, ini atah pada mana ni? Atah pada bimakarimi. Tu. Tahu apa lagi? Dua benda dah. Dan tahu juga ma kana alaihi a'immatu ulama'is salaf. Dan mengetahui juga apa yang adalah a'immatu, para imam-imam, ulama'is salaf, ulama-ulama salaf, kana alaihi, adalah mereka itu di atasnya, di atas perkara tersebut. Minal akhlaqi wal adab lah. Ma tu. Ay minal akhlaqi wal adab. Tafsir dia kepada ma. Waqtada bihadihim fihi. Ni atas pada kata kana alaihi. Ay wa bima iktada bihadihim fihi masyayikhu al-khalafi. Dan mengetahui juga dengan perkara yang iktada. Yang mengikutlah masyayikhul khalafi tu fa'il pada iktada. Yang mengikutlah para guru al-khalaf. Ini masyayikh, dia tak guna masyayikh. Ingat masyayikh tak ada jamak kepada syekh. Masyayikh tu tak ada. Tak warid bil hamzah, tak ada. Hak betulnya adalah masyayikh bil ya. Ingat tu. Jangan bermudah-mudah dalam lafaz. Setiap lafaz ada madlul dia. Silat lafaz, silat madlul. Boleh? Tu. Sebab tu dalam adab bahasa munadharah, bila kita debat, benda pertama adalah kita kena cari, kita tengok lafaz yang digunakan. Kita tengok lafaz yang digunakan. Itu dalam bahasa adab munadharah. Pas kalau kita nisbah menulis, nisbah memilih lafaz, nisbah menaayat sesuatu kepada orang, maka kita tu sendiri kena jaga dah, supaya tidak jatuh dalam kritika orang. Harap. Tu faedah belajar adab bahasa. Wa husni siratil a'immati al-athhari min ahli baitihi wa ashabihi wa bima kana alaihi a'immatu ulama'is salafi wa iqtada bihadihim fihi masyayikhul khalafi. Jadi cukuplah empat benda yang apa? Ahlul ilmi itu tadi menjadi sebab kepada ahlul ilmi mendapat dzurwatul majdi wa apa? Wa sabqul ghairi ila wirasatil anbiya. Empat benda. Gapa empat benda? Li ilmihim bimakarimi akhlaqin nabi, ilmihim bihusni siratil a'immatil athhar,
ilmihim bima kana alaihi a'immatu ulama salaf, dengan ilmihim bima iktada bihadihim fihi masyayikhul khalaf. Pak benda tu. Tanam balik lah. Tu. Kita baca gini ni supaya kita boleh buat tobik lah benda-benda gini. Betul, kita boleh buat tobik. Kalau nak baca laju-laju tu, banyak ya rakaman dalam YouTube tu. Ada belakang. Kitab ni kitab apa? Hak ahli sunnah pun baca. Hak tidak ahli sunnah pun baca kitab ni. Moga kita adab. Boleh? Tu. Tapi kitab ni kitab molek lah. Kitab molek. Waqtada bihadihim fihi, bihadihim ay bihadi al-salafi lah. Fihi ay fi ma kana alaihi. Fihi ay fi ma kana alaihi masyayikhul khalaf. Habis. Lepas tu musannif mendatangkan antara perkataan ulama yang menunjuk kepada kepentingan adab. Dia akan sebut lagi bawah nanti. Apa? Fadlul ilmi wal ulama faslun khas, faslun awal. Dia kata qala Ibn Sirin kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Sesungguhnya mereka itu, para apa ulama, yata'allamuna al-hadiya, belajarlah mereka itu al-hadiya, bukan belajar hidayah ni. Al-hadiya makna dia at-tariqatu was-sirah. At-tariqatu was-sirah. Jadi mereka itu mempelajari al-hadiya, at-tariqah, jalan ni. Al-musilati ila Allah lah, yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala tu. Mereka belajar cara berjalan untuk sampai kepada Allah Ta'ala seperti mana mereka mempelajari ilmu. Maknanya ini dalil kata mereka tu mengambil berat terhadap apa? Islahun nafsi. Tu. Sebab apa? Kita tengok antara perkara yang dibalakan oleh talibul ilmi hari ini adalah mereka memadakan dengan apa? Pagi, petang, siang, malam tu tadi adalah dengan ilmu saja, tanpa ada islahun nafsi. Nisbah dia sebagai seorang hamba, dia tu tadi tak jadi lebih baik daripada kemarin. Dengan sangkaan dia, bila dia bangun pagi, dia boleh mengaji, lepas tu dia murajaah, lepas tu dia tu itu dan ini, tak. Tu. Dia rasa dia tu benda tu cukup. Dan dia sentiasa memandai orang lain dengan pandangan, dia mau tak ngaji. Kawan sore dah ngaji. Tak? Kawan sore hak dapat apa? Dapat duduk dalam bi'ah ilmiyah azimah. Yang kahwin kalau duduk dalam ni dapatlah gini, wahakadha. Su'uzan di antara wahakadha, itu benda-benda yang apa? Benda-benda yang tak sepatut ada dalam apa? Talibul ilmi dan juga ahlul ilmi, sama ada orang mengajar ataupun orang mengaji, boleh. Sedangkan mereka sepatutnya tak ada benda tu. Mereka tu tak ada benda tu, dalam keadaan mereka tak sepatut ada benda tu. Yalah. Hakadha. Sikit lagi. Wa qala al-Hasan. Hasan, bila kita cari sini, Al-Basri. Hasan ni banyak. Hasan ni banyak. Bila kita tengok dengan rujukan-rujukan, dengan apa? Sumber-sumber, masadir dan marajiknya, boleh, maka kita dapati Hasan di sini adalah Hasan Al-Basri. Jangan kita lah ni pada tahap tausikul maklumah. Jangan duk buat ke apa? Jangan duk buat qala al-Hasan. Tak. Tu bukan level orang mengaji tu. Ada tu? Tu. Wa qala al-Hasan in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabin yaksibuhu as-sinina summa as-sinin. Ini antara ayat kalau baca sepitah lalu tu gapo dia nak ayat? Ada tu? In gapo? Dia kena kaji molek lah. In kana ar-rajulu la yakhruju fi adabin yaksibuhu as-sinina summa as-sinin. In mukhaffafatun min as-saqilah. Ai innahu, sesungguhnya, kana ar-rajulu, adalah seorang lelaki itu. Boleh. Sungguhlah adalah seorang lelaki itu. Lelaki itu sini isyarat kepada apa? Isyarat kepada ahlul ilmi lah. Isyarat kepada ahlul ilmi. La yakhruju, kerana mereka ni lah, kita tafsir ahlul ilmi ni kerana tafsir ghalib. Maksud apa tafsir ghalib? Ini siapakah yang sama-samanya mencari
waktu dan mengkhususkan waktu dia dalam keadaan mereka juga menuntut ilmu dan usaha untuk mengislahkan an-nafsi. Ahlul ilmi buat benda tu. Yakni mereka tunaikan hak di mereka sebagai apa, penuntut ilmu dengan belajar ilmu-ilmu Islam, tauhid, fiqh dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama mereka mengislahkan diri. Siapa? Ahlul ilmi. Itu orang panggil tafsiran. Hakikatnya ar-rajul ni boleh merangkumi belaka kerana boleh jadi orang yang mencari adab selain daripada apa? Mencari adab, mencari apa? Tasawuf ni tadi. Itu boleh jadi selain daripada ahlul ilmi. Ya tu. Tapi dia mencari tasawuf saja. Itu la yakun. Mencari tasawuf saja la yakun. Dia kena dua-dua sekali. In kana ar-rajulu la yakhruju. Sungguhnya adalah seorang lelaki itu la yakhruju fi adabin. Sungguhlah dia tu keluar pada apa? Fi adabin ay fi ma'rifatil adabi. Pada mengetahui adab, akhlak. Yaksibuhu, adab yang mencapailah. Boleh. Mencapailah ay ia lelaki itu dia akan adab itu as-sinina pada tempoh bertahun-tahun. Boleh. Sungguhlah seorang itu tadi. Dia akan keluar. Dia tu keluar mencari adab. Yang dia nak dapat ke apa? Dia akan adab tu tadi bertahun-tahun. Summa sinina. Ada. Tu. Kemudian ke apa? Bertahun-tahun pula. Maknanya ke apa? Tak cukup dengan beberapa tahun tu tadi, gi pula sekali lagi beberapa tahun. Faham? Maknanya mereka ni tadi apa? Isyaratun ilal i'tina'i li islahin nafsi wa ma'rifatil adabi. Boleh? Wa tazkiyah. Tu isyarat situ. Nah, tu. Ar-rajul yang sebenar, gini sifat dia. Ini dia sentiasa i'tina' untuk mengislahkan diri. Nampak? Bahkan kalau bila dah dia capai tahap apa? Tahap islahun nafsi yang baik, yang elok, dia akan masuk pula islahil ummah. Betul? Dia akan masuk pula islahil ummah. Dia ingat dah masalah islahil ummah. Dia ada ummah yang kita wajib islah kat mana-mana pun. Betul? Ada ummah yang atas kita tu apa? Tak wajib lagi selalu. Dia boleh jadi wajib tapi secara segera tu tak wajib lagi. Hak wajib dengan segera tu tadi adalah hak duduk bawah tanggungan kita. Dengan makna apa? Tak bawah mas'uliyah kita. Mak ayah, adik-beradik, sepupu sepapak, orang hak dekat-dekat kita. Kalau tak lelaki kat bini. Hal tu. Pak tu salah kalau tak lelaki lah ni. Boleh kalau dia ambil gambar orang tina dia tu tengah joget masa lewat TikTok. Tu makna orang jatuh ni berat. Hal tu. Maknanya hilang dah ar-rajuliyah dia tu. Hilang dah. Hal tu. Wahakata. Adapun umat yang lain selain daripada tu tidak wajib segera. Kerana apa? Kerana ada pemimpin dah wajib. Tapi atas jalan wasilah tilik kepada tak ada orang, dia jadi situ pula wajib. Faham? Gitu. Kena kira malik. Paling kurang dalam hati kita nampak maksiat, kita benci selalu dah. Dalam hati tu mari kata, tak boleh ni lagu ni. Salah ni lagu ni. Paling kurang. Dia ingat benci tidak mengharuskan ngopak. Membenci syarak dalam hati kita tidak mengharuskan ngopak. Ada gila ni benci betul klik ngopak. Ha tu. Wa qala Sufyan bin Uyainah inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizanul akbar. Dia itulah apa? Timbangan yang paling besar. Boleh. Dan anda nampak kenapa apa? Kenapa didatangkan perkataan apa? Perkataan Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Setelah daripada perkataan Al-Imam Hasan dan perkataan Ibn Sirin. Kerana apa? Kalau kita tengok perkataan Imam Ibn Sirin bila dia kata kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Kerana perkataan itu tadi ada muafakat dengan satu hadis Nabi SAW. Bila Nabi kata inna ahsanal hadisa kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Jadi gapo yang akan berlaku bila hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu ahsanul hadi? Maknanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah mizanul akbar. Yani kalau kita nak tahu
adab yang baik, kalau kita nak tahu tata tertib yang elok, itu kita kena jadi ke apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mizan dia. Wa alaihi, dan ke atasnya tu'radul asya'u, dibentangkan segala perkara. Ala khuluqihi, di atas apa? Akhlak-akhlaknya. Wasiratihi, dan perjalanannya. Wahadihi, atas tafsir. Macam mana tafsir tadi lah? Al-hadiyu dengan makna as-sirah wa tariqah. Atas tafsir lah. Hadihi ni atas tafsir, ataupun boleh kita kata atful muradif. Fama wafaqaha, maka perkara yang wafaqaha, maka bermula apa-apa perkara. Wafaqaha, yang menepatilah. Yang menepatilah. Yang menepatilah apa? Akan dia, akan al-asya' tu tadi. Fahuwa, maka perkara itu adalah al-haqqu, yang benar. Wa ma khalafaha, dan perkara yang menyalahi akan al-asya' tadi. Boleh? Fahuwal batilu. Boleh? Maka dia itulah batil. Habis. Wa qala Habib bin Syahidi libnihi, dia kata kepada anak dia, ishabil fuqaha awal ulama. Duduk sekalilah oleh kamu akan fuqaha dan ulama. Wa ta'allam minhum, dan belajarlah daripada mereka. Isyarat kepada akhdhul ilmi. Wa khudh min adabihim, dan ambillah daripada adab mereka. Isyarat kepada akhdhul adab. Fa inna dhalika, maka sesungguhnya itu apa? Akhdhul adabi minhum, maka sesungguhnya zalika ay akhdhal adabi minhum, mengambilkan adab daripada mereka itu. Bukan ambil saja, ambil dengan makna apa? Belajar, tiru dan bersifat dengan adab tu tadi. Ahabba ilayya ila kathirin minal hadith. Boleh? Terlebih sukalah kepadaku min kathirin minal hadith, daripada banyaknya apa hak banyak tu? Daripada segala hadis. Bukan bermakna kasratul hadis tu tak molek, bukan. Kan tu? Tapi kasratul hadis dalam keadaan tak ada adab, maka apa? Maka menyebabkan hadis tu diri tak ada nilai dah, tu kata. Sebab adab tak ada. Tak ada. Dan benda ni berlaku. Benda ni berlaku. Kalau kita tengok contoh nisbah apa penuntut ilmu. Kita hadis, posisi duduk mana? Masuk kita hadis duduk atas sekali. Tak usah kira kita hadis, kita hak selain daripada kita hadis. Dulu masa mula-mula ngaji, jaga apa? Jaga tak letak pen ni atas ni. Tak letak pen atas kita. Biar tu. Masa mula-mula ngaji, ni uji orang ngaji, kena islah, kena tambah baik. Dulu masa ngaji memang tak akan duduk kalau tak ada apa? Atas kursi orang ngajar, mana kira apa? Ada pelapik ke? Ataupun memang tak duduk teguh. Biar tu. Tak duduk teguh. Dia ingat dah. Kalau guru minta kita untuk ngajar pada tempat dia ngajar, kena ngajar. Hak tu hak guru kepada anak murid. Dia akan minta. Tapi kalau nisbah anak murid kepada guru, dalam keadaan itu, dia jaga adab walaupun lagu mana. Maka adab nak duduk atas kursi tok guru adalah kita lapik. Tahu tu? Adalah kita lapik. Jelas tak tu? Hakata. Dulu tak macam anak misal tadi. Ngaji tak letak ni pen atas ni, atas kitab. Tapi awal ngaji letak pen atas kitab. Boleh dah Jadi boleh dah. So, tu kita nak jaga benda kita. Kau kena jaga. Meja hak kita guna wak ngaji paling kurang jangan apa? Kalulah tak ada dah meja terketu nak makan, kita sakit dan sebagainya. Contoh tak ada dah meja lain, boleh guna dengan syarat lapik. Dengan syarat lapik. Tu orang panggil apa? Cara. Tapi tak, kalau setengah-setengah jadi berlaku, nak ceritanya benda ni berlaku dibalakan kepada penuntut ilmu. Belah dah. Tu gitu. Penting untuk kita apa? Kita ada adab tu tadi. Fa inna dhalika ahabba ilayya min kathirin minal hadith. Benda ni kena sebut sama. Kena sebut sama, baru dia orang panggil perasan. Dia jadi perasan, dia jadi silap aku sini gini. Islahun nafsi tadi kita ada. Wa qala ba'dhum ay ba'dul ulama li ibnihi ya bunayya la an ta'allama baban min al-adabi ahabbu ilayya min an tata'allama 70 baban min al-ilmi. Boleh. Ay wallahi la an lam tu tawti'atun lil qasami. Wallahi
anta ta'allama, bahwasanya bahwasanya belajarlah oleh kamu. Tu dia apa? Bihazfi at-ta'il ula tu. An ta'allama ay anta ta'allama. Bahwasanya belajarlah kamu oleh satu bab daripada adab, itu terlebih. Belajar sini bukan makna belajar saja. Betul? Bahkan bersifat. Dengan mana belajar yang boleh membawa kepada bersifat. Mugalla ni ada setengah tu tadi dia anggap belajar dah. Bila apa? Dia dengar saja. Dah. Maksud belajar di sini adalah belajar yang boleh membawa kepada bersifat dengan apa? Satu bab daripada adab tadi. Terlebih sukalah kepada aku daripada kamu belajar. Boleh. 70 baban minal ilmi. Boleh. Wa qala Makhlad ibn al-Husaini li ibn al-Mubarak. Nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal hadis. Boleh. Makhlad Ibn Husain dia kata kepada Ibn al-Mubarak, dia katakan nahnu, sesungguhnya kita. Boleh. Ahwaju tu khabar dia. Boleh. Nahnu ila kathirin minal adabi, kepada banyaknya daripada adab, terlebih berhajat daripada kita. Boleh. Ila kathirin minal hadis. Apa? Boleh jadi. Bukan nak kata tak boleh kena banyak hadis macam nak sebut tadi. Boleh. Tapi hak naknya adalah banyak hadis, banyak adab tu sendiri. Kerana adab itulah hakim mencapai benda yang kadang-kadang boleh. Yang kadang-kadang apa? Boleh mencapai kepada kita benda yang apa? Yang nadi-nadi. Tahu tu? Benda yang nadi-nadi. Orang jadi nak wi hadis kepada kita. Orang jadi nak wi sanak kepada kita. Orang jadi nak itu dan ini. Kadang-kadang kita tak minta tapi guru bagi kepada kita. Hamid ni aku ijazah kamu gini. Tu fabihi wa ni'mah. Ya, tu fabihi wa ni'mah. Contoh kalau kita pergi Mekah atau masalah. Kita dapat bertemu dengan para a'immah. Yang a'immah tu tadi nak pergi negara dia kita tak tahu bila. Tu rezeki orang panggil. Ya tu. Syarat dia kita jaga adab. Adab dengan apa? Dengan guru-guru kita duduk depan ni kita jaga dah. Kita nak capai hak jauh, kita kena jaga hak depan dulu. Jangan kita usaha capai hak jauh. Hak depan kita tak jaga. Tak? Gitu. Contoh kita ngaji dengan siapa? Kita ngaji dengan masyayikh sini. Tak? Contoh ngaji dengan Syekh Abdul Aziz contohnya. Tak? Mengaji dengan dia dan sebagainya. Hafizahullah. Lepas tu siapa masuk? Nah. Oleh kerana lama duduk ngaji dengan dia ni, jadi kurang kita dengan dia. Syekh tak mari 1.5, kita mari pukul 2 masalah. Tak boleh kita. Kita sepatutnya apa? Satu suku, 1.20. Kita duduk situ dah. Gitu cara dia. Faham tak? Ingat. Antara ujian, hak ni hak anak rasa sendiri. Nah. Dan pengalaman kita sendiri, mujurnya tu Hawi sedar benda ni. Apa? Lamanya mengaji dengan seorang guru boleh menyebabkan kita tu jadi hilang peluang ambil manfaat dengan dia. Sama ada daripada tok guru tu sendiri pada tu, ataupun daripada belajar tu sendiri. Hubungan yang rapat, ingat, dia tidak menafikan ilmu. Bahkan kalau tanya anak, itulah menyebabkan kita boleh lagi, lebih lagi sepatutnya dengan rapat kita dengan guru-guru itulah menyebabkan boleh lebih lagi. Macam tu anak-anak bagi contoh, kita ngaji dengan Syekh Syambahri. Boleh. Pada satu tahap kita rasa macam buat apa jadi istifadah kita dengan Syekh tu hanya dalam kelas. Maknanya di luar kelas sepatutnya kita dengan orang yang rapat dengan Syekh patut boleh lebih lagi. Maknanya luar kelas kita boleh tanya kitab-kitab Syekh, karangan Syekh kalau kita boleh itu. Jadi bila kita sedar benda tu, kita berubah. Bila kita ubah, kita dapati bahawasanya mengubah kita, maknanya luar kelas pun kita ambil istifadah daripada dia. So bila kita pergi rumah dia khidmat, buat air kau dan sebagainya, bawa tetamu-tetamu pergi rumah beliau dan sebagainya, kita dapati itu istifadahnya lebih banyak. Tak ada. Bahkan istifadah kita tentu dah boleh lebih daripada orang lain yang tak boleh di luar kelas. Tak ada. Dan kita dapati istifadahnya kita dengan seorang guru di luar kelas itu tidak menafikan kita rapatnya kita dengan seorang guru tadi. Tak ada. Dia tidak menafikan. Jadi rugi lah. Orang ada peluang rapat dengan seorang guru tapi dia tak ambil istifadah malik. Kalau pergi buah sengerti. Tu rugi. Iyalah.
boleh kita kata tok guru tu orang juga, dia nak buah-buah juga. Sah? Kalau kita pergi duduk Muhammad Syaikh, memang dia ada tanya-tanya apa? Dia nak relax dia nak relax. Kita pandai. Tapi relax sama kita dengan dia, jadi kita tak boleh ambil manfaat, tak boleh rugi kita. Tak? Begitu juga macam contoh Hanan dengan Syekh Ibrahim Hududi. Kita dengan Syekh Ibrahim gitu. Dulu masa awal-awal ngaji, memang tak kami istifadah, melainkan dalam kelas. Yalah, luar kelas malu lah. Kita kata kita malu. Tapi satu tahap kita rasa rugi. Rupanya apa? Sebab dia boleh lebih lagi. Contoh kita tanya isyarat-isyarat. Aku nak tahu masalah ni. Kitab apa balik? Ni. Akad kamu sore. Kalau dia tu akad kamu sore. Tu mahal tu. Tak? Ini benda aku baru dapati semalam. Malam pembaca aku baru dapati benda ni. Mu kaji. Ada tak mana-mana lagi kepada di tempat lain? Tak ada lagi. Dia kita dulu. Faham tak? Itu sepatutnya. Jelas dengan mana-mana masyarakat. Macam pengen ngaji dengan Syekh Khalifah ke apa tu? Kena kira. Jangan sebab tempat ngaji berhenti buat pengajian putus. Kena ada ziarah-ziarah. Tu. Jaga hubungan kita tu. Baru kita boleh lebih. Cesta Ami. Saya sikit. Mengalahkannya perkataan Imam Syafi'i. Tak ada, sudah mulai dengan waktu kita. Wa qila lisyyafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa syahwatuka lil adabi? Lagu mana syahwatuka? Syahwah sini dengan mana apa? Berkehendaknya kamu terhadap adab tu tadi. Kalau dulu kita panggil berderang. Rasa gana demo, setara mana demo rasa nak kepada adab tu? Gitu. Boleh. Jadi ni perkataan ditanyakan kepada Imam Syafi'i lah. Mana perkataan Imam Syafi'i jawab, qala asma'u bil harfi minhu. Boleh. Aku mendengarkan bil harfi minhu dengan satu huruf je daripada ilmu tersebut, mimma lam asma'hu. Boleh. Daripada perkara yang aku tiada biasa dengar akan dia. Tak biasa dengarlah olehku akan dia. Bila aku dengar je satu huruf daripada ilmu yang aku tak biasa dengar lagi, gapo akan berlaku? Fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an fatatana'amu bihi. Maka berasa naklah sangat a'dha'i, yakni seluruh anggotaku. Dia suatu tubuh kita ni, kita ada apa? Dua telinga ya. Pada tu. Seluruh tubuh kita ni dia ada dua telinga je. Pada tu. Tapi Imam Syafi'i kata, kalau aku dengar benda baru, aku dengar benda baru daripada adab, bukan minal ilmi tadi, minal adabi. Kalau aku dengar satu benda baru je daripada adab yang aku tak pernah tahu lagi, boleh. Aku ni jadi rasa apa? Seluruh anggotaku tu tadi, biar ada pendengar yang boleh mendengar nikmat dengan adab hak baru tadi. Harap. Tu. Contohnya mata kita. Biar mata kita tu ada asma'an, ada pendengar, yang mata kita tu boleh mendengar ilmu juga. Bukan setakat telinga saja. Kalau tangan kita, jari jemari kita, urat-urat tu biar ada berlaku asma' tu, biar boleh mendengar nikmat ilmu tadi. Nak ceritanya tinggi, qimatul ilmi. Habis. Anna laha bagi a'dha'i asma'an tatana'amu. Apa? Bersedak-sedaklah dengannya dengan al-adabi tadi. Tu. Bersedak-sedak tu tadi bukan setakat dengar sajalah. Nisbah Imam Syafi'i juga. Bahkan bersifat dengan apa? Dengan adab tu tadi. Huwa man huwa fil adab. Imam Syafi'i. Boleh. Huwa man huwa. Tengok lagu mana kisah dia belajar dengan Al-Imam Malik. Qila wa kaifa talabuka lahu. Dan lagu mana menuntutnya oleh kamu wahai Imam Syafi'i, lahu baginya bagi adab tu tadi. Seumpama gini dia kata, qala talabul mar'ati, memintalah oleh seorang perempuan, mencarilah. Boleh. Bagaimanakah mencari kamu wahai imam bagi adab tersebut? Dia kata seperti apa? Qala talabu. Sini ni ada tashbih ni. Ada tashbih. Maknanya talabi lil adabi ka talabil mar'ati. Gitu. Boleh. Talabi lil adabi ka talabil mar'atil mudillati waladuha barihala tu. Waladuha wa laysa laha ghairuhu. Seperti mencarinya seorang perempuan yang sesak dan hilang oleh anak perempuan tadi. Boleh? Tu jadi waladuha mesti bidammil dal ala al-fa'iliyah. Boleh? Takailah mudillah dengan makna apa? Waladaha makna dia tu tadi
Hak gitu anak dia patut dicari. Kayak gitu. Kata. Yang sesat tu tadi adalah anak dia. Sesat maknanya apa? Hilang. Seperti mencarinya seorang perempuan yang hilang anak dia. Boleh. Walaisa laha walhal, tidak adalah bagi perempuan itu tadi selain daripada anak dia hak tu. Hak tu je ada. Anak dia seorang tu je ada. Lepas tu hilang budak tu. Dia cari sungguh tak? Dia cari sungguh. Lagu tu lah aku mencari adab. Ni kena ikut semata Imam Syafi'i. Boleh? Ila anqal sababu ta'lifil kitab. Walamma balagat rutbatul adabi ila akhirih. Sudah maliklah waktu. InsyaAllah esok kita sababu ta'lifil kitab. Dan seterusnya lah. Al-babul awal fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. InsyaAllah. Ni kitab lagu ni kita kena baca koha-koha nah. Baca hari-hari gitu. Bukan pasal nak khatam semata ni kitab ni. Sah? Insya-Allah. Moga Allah Taala kurniakan kita bersifat dengan semua sifat-sifat elok yang ada dalam ni insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.